Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 10 hari bulan 10 2022, kita dapat teruskan pengajian kita yang kebetulan juga Perdana Menteri telah mengumumkan bubarnya parlimen yang ke-14 pada hari 10 ni juga. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma li alaina khiyarana. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik. Baik, kita sambung pelajaran kita dalam kitab Bahrul Madhi. Kitab kita ni nama dia Bahrul Madhi. Kitab ni besar, 10 jilid ni. Kita sekarang ni berada di jilid yang kedua. Baru masuk jilid yang kedua. Masih lagi dalam bab waktu solat. Bab awqat as-salawah. Bab waktu solat. Tengok di kitab tu dia ada nombor 80. Bab nombor 80. Masalah 80. Babu ma ja'a fis sahwi an waqti salatil asri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan lupa daripada waktu sembahyang asar. Jadi lupa di sini jadi terlewat, lambat solat asar. Maya asar juga tapi lambat, lewat. Ketahuilah wahai saudaraku, seseorang itu hendaklah jangan ia perengan-rengankan. Jangan ada main-main sembahyang hingga luput daripadanya waktu fadilah. Kalau tak semaya terus tu, itu bukan main-main tu, itu lagi dahsyat. Tapi nasihat Tok Syekh kita ni, jangan luput waktu fadilah. Kerana waktu asar tu ada, kita dah bincang baru ni, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, kemudian mari pula waktu darurat, dan waktu salatil munafik. Banyak dia punya susunan. Mu jangan lepas daripada waktu fadilah, waktu awal waktu itu, sehingga luput daripadanya waktu fadilah, sebagaimana dalam masalah yang ke-64 yang lalu kita dah bincang. Kerana luput waktu fadilah itu beberapa kerugian pada pahala, istimewa pula, mana lebih-lebih lagi waktu asar. Maka waktu asar itu sangatlah suka orang meluputkannya. Bukan maknanya ramai orang yang luput waktu asar itu. Ya, waktu ikhtiarnya atau waktu jawaznya. Ya, dia ada waktu ikhtiar, mana kita pilihan, jangan lewat daripada itu. Itu waktu ikhtiar. Waktu jawaz boleh lagi kita pergi lepas pada itu sikit. Oleh kerana dalam masa sedap dengan kerja buat. Bahasa dia menarik, bahasa lama ni. Oleh kerana sibuk dengan kerja, sibuk dengan pasar petang contohnya, kita lewatkan solat asar. Maka ini satu kerugian. Maka orang yang luput waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu pilihan ni maknanya kita pergi sebelumnya kuning matahari itu. Maka luputnya waktu ikhtiar bagi sembahyang asar itu telah diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia seolah-olah turun bala tinggal seorang diri dan pupus daripada isteri dan anak dan harta. Mana orang ni kehilangan habis keluarga, tinggal dia seorang je. Dengarlah hadisnya yang telah dibawa oleh Imam Tirmizi. Tengok hadis nombor 19. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
allazi tafutuhu salatul asri faka'annama witira ahluhu wa maluhu. Hadisun hasanun sahih. Maksudnya diriwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula orang yang luput, mana terlepas akan dia oleh sembahyang asar di dalam waktu ikhtiar dengan sengaja, maka seolah-olah diputuskan dia akan ahlinya dan hartanya, yakni seolah-olahnya diambil oleh Allah Ta'ala akan anak isterinya dan hartanya daripadanya. Maka tinggallah ia menunggal seorang diri. Dia tinggal seorang diri dia ya. Tiada siapa menghiburkan dia dan menyukakan dia, dan jadilah bala pula turun ke atasnya oleh kebiasaannya beranak isteri dan berharta. Maka demikianlah juga orang yang meluputkan waktu asar yang ikhtiar itu, luput daripadanya beberapa pahala yang besar sebagaimana bandingan luput anak bini dan harta. Jadi Nabi kita buat bandingan, orang yang terlepas daripada solat asar yang afdal itu, waktu pilihan itu, bukan lepas asar penuh. Lepas asar penuh pakai mati terus, sekali dengan dia luput. Tapi hak ni waktu pilihan je. Maka orang tu dikira kehilangan segala perkara, dia hilang, tinggal dia seorang. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan kata Abu Isa bermula hadis ini hasan lagi sahih. Maknanya hadis ini para jemaah sekalian jelas kepada kita hadis sahih kerana ia telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi biasanya bila bab hadis ni dia akan sebut dalam kitab dia syarah kepada Sahih Muslim. Nawawi kata apa? Telah bersalahan ulama pada kehendak luput asar. Mana ulama berbeza apa maksud luputnya terlepas waktu asar itu pada hadis ini. Maka kata Ibn Wahab dan lainnya, ialah orang yang tiada sembahyang akan dia dalam waktunya yang ikhtiar. Dia solat juga asar tapi gelap. Matahari bukan sakat kuning dah, nak kelabu dah matahari nak. Dan kata Sahnun, ialah orang yang melambatkan sembahyang asar sampai masuk matahari. Mana matahari nak terbenam dah. Dan kata Qil, ada lagi pandangan lain mengatakan meluputkan dia sampai kuning-kuning matahari. Yang pentingnya waktu solat asar tu waktu afdal, waktu mula-mula masuk waktu tu lah. Dalam setengah jam yang pertama tu, itu dia panggil waktu pilihan. Kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tu siapa bayang jadi 2 kali. Lepas waktu dia mula waktu kuning, itu waktu jawas. Masih lagi ada waktu. Tapi waktu tu lebih pada ikhtiar, sudah kuning matahari, sudah matahari nak jatuh, itu dia panggil waktu yang Nabi kita larang. Nabi SAW bagi tahu tilka salatul munafik, solat orang munafik apabila nak jatuh matahari dia pun sibuk, cepat kelang kabut. Jadi itu kata Imam Nawawi, maksudnya tak semaya dalam waktu ikhtiar itu sudah kehilangan. Kata Sahnun dan Asili ialah orang yang melambatkan sembahyang asar sampai masuk matahari, tak maghrib lagi, ataupun kata lagi meluputkan sampai kuning-kuning matahari. Matahari kekuningan, itu waktu pilihan. Waktu apa ni? Waktu kehilangan waktu itu maknanya sudah kira rugi besar dah orang tu. Jadi kita kena ambil perhatian lah para jemaah sekalian. Masalah waktu asar ni masalah yang kadang-kadang memang begitu kita. Habis pejabat pukul 5 dah asar dah. Sepatut belum kita balik tu solat dulu di surau di apa ni, di pejabat tempat kita kerja, mari kita solat ramai-ramai. Ya Allah. Balik. Ni kalau solat tak apa, balik saya rumah. Apa tengah jalan jumpa pula pasar petang. Lepas pasar petang kawan pula buat WhatsApp, mari kita mengopi dulu. Ni setelah mengopi sekarang ni balik-balik dekat maghrib dah. Jadi bahaya. Solat asar ni di antara solat yang disebut oleh Quran, iaitu dia panggil salatul wusta, salatul asri. Baik, tamatlah kita dalam masalah
larangan daripada kerugian daripada melewatkan solat asar. Sekarang kita pindah kepada tajuk babu ma jaa fi ta'jilis salah idza akhkharaha imam. Bab kita segerakan solat kalaulah pemimpin lambat. Tengok bab 81, masalah 81. Bab yang telah datang ia pada menyegerakan sembahyang apabila mentakhirkan akan dia oleh imam. Siapa dia imam tu? Bukan imam masjid. Imam masjid kan dia lambat, kita pergi cari kumuh dia. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah maksud imam di sini, yang dikatakan imam dalam hadis dalam bab ini ialah raja-raja negeri, pembesar dan ganti-gantinya, dan pemerintah-pemerintah atau seumpamanya. Maka apabila mentakhir ia akan sembahyang, maka jangan nanti lagi akan dia berjamaah, bahkan sembahyanglah pada awal waktunya, dengan sebab menurut suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, seperti yang telah diriwayat oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Mana kita ni dibala oleh pemerintah yang melewatkan solat. Semua jemaah juga nak pergi jemaah dia, tapi pukul 4 baru sampai contohnya, 3:30 baru mari, dekat-dekat nak asar baru sampai. Jadi bagaimana cara kita nak selesai masalah? Tengok hadis nombor 20. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar umara'un yakununa ba'di yumituna as-salah. Tengok terjemah dia. Diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagiku. Nabi nasihat kepada Abu Dzar. Sebenarnya ya Abu Dzar, bagaimana engkau apabila ada raja pemerintah yang ada mereka itu kemudian daripada aku mati. Maknanya pemimpin akan datang lepas ni. Kemudian daripada aku memati mereka itu, yakni mentakhirkan mereka itu akan sembahyang daripada waktu yang ikhtiar. Dia lambatkan solat. Maka sahut Abu Dzar pun jawablah. Dia kata, Abu Dzar kata apa? Tiada hamba tahu. Jadi mana saya tahu Rasulullah macam nak buat? Maka apakah Tuan, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan hamba perbuat. Jadi kalau saya jumpa dengan pemimpin macam ni, apa tindakan saya? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallis salata liwaqtiha. Maka hendaklah engkau sembahyang, engkau akan itu sembahyang bagi awal waktunya, menunggal kamu. Mana mu solat dulu seorang diri. Masuk waktu, kita solat seorang diri dulu. Kemudian pergilah kamu lihat apa kerja kamu. Tunggu, tengok dia mari. Kemudian sekiranya kembali kamu ke masjid, tiba-tiba kamu dapati imam sembahyang berjamaah, maka sembahyanglah pula kamu. Nasyaya adalah sembahyang itu jadi sunat. Ya. Jadi 2 kali solat. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sallaita li waqtiha kanat laka nafilah. Fa in kanat laka nafilah. Artinya, maka jika telah mendapat sembahyang engkau bagi waktu ikhtiar, kemudian daripada sembahyang awal waktu tadi dengan berjamaah serta imam, kita pergi masjid, kita solat pula dengan imam walaupun di akhir waktu. Nasyai adalah sembahyang jemaah itu bagi engkau sunat. Jadi kita solat 2 kali lah zuhur. Solat seorang sekali, lepas tu solat dengan imam pula sekali. Wa illa, tengok hadis, wa illa kunta qad ahrajta salatak. Dan jika sekiranya jumpa engkau akan imam telah sembahyang jemaah, kemudian daripada kembali kau menunaikan kerja engkau, nasyaya adalah engkau itu sungguhnya telah memeliharakan sembahyang engkau. Kerana sembahyang engkau awal tadi telah sah ia.
Payah sikit terjemahan dia. Kata Tirmizi, kata Abu Isa, dan pada bab ini telah datang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit As-Samit, dan katanya lagi bermula hadis Abi Zar ini ialah hadisun hasan, dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Mana hadis sahih. Kita terjemah ringkas mula dah. Jadi Nabi kata Abu Zar, kalau kamu jumpa dengan pemimpin yang menangguhkan salat, lewat dia semaya. Jadi masjid ni tak boleh dia kena tunggu ketua besar mari. Zaman dulu bila khalifah mari, gubernur mari, kita kena tunggu dia. Kadang-kadang dia tu jadi imam. Dia sendiri tu jadi imam. Ataupun imam kena tunggu dia. Tapi lambat. Maka Nabi kata, mu solat dulu di awal waktu. Masuk waktu, solat dulu. Kemudian kalau kamu boleh tunggu sampai dia datang, musolat pula kali yang kedua. Jadi kali yang kedua tu jadi sunat bagi kita. Mana kita semaya 2 kali. Semaya yang pertama tu nak jaga waktu, semaya yang kedua nak jaga jamaah. Begitu keadaan dia. Baik, dia akan hurah di sini. Sekejap lagi akan sampai. Masalah 82. Masalah menyegerakan sembahyang di awal waktu apabila ditakhirkan oleh imam, oleh pemimpin. Kata Abu Isa, dan sebagaimana dalam hadis 81 tadi, itulah perkataan bukan seorang, itulah pandangan ramai daripada ulama ahlul ilmi, mensunatkan mereka itu akan sembahyang seorang diri bagi awal waktunya apabila mentakhirkan dia oleh imam, kemudian sembahyang ia serta imam. Dan bermula sembahyang pertama itu sembahyang yang fardu di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Maknanya hak perdunya hak tadi, hak mula-mula. Yang kita ulang tu sunat. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ini hadis ini, yakni hadis dalam masalah 81 itu menunjukkan bahawasanya sembahyang yang disembahyangkan 2 kali itu adalah yang pertamanya yang fardu dan yang keduanya sunat. Dan telah bersalahan ulama pada masalah ini, maka pada mazhab kita, mazhab Syafi'i saja ada 4 kaul, 4 pandangan. Yang pertamanya, pendapat yang inilah pendapat yang sahihnya, bahawasanya yang fardunya ialah yang pertama, kerana hadis itu dan kerana khitab telah gugur dengan dia. Maknanya kalau kita dah solat, gugur dah fardu tu. Cuma kita nak ambil fadilatul jamaah, dan fadilat juga tidak ada perpecahan dalam masyarakat. Kita pergi solat sekali lagi. Yang keduanya bahawasanya yang fardu ialah sembahyang yang sembahyang mana-mana yang akmalnya. Hak mana hak sempurna, itu yang fardu. Maknanya kalau sempurna dengan imam, itu yang kita jadi yang itu yang fardu. Dan kaul yang ketiganya, yang pertama dan yang sembahyang yang keduanya fardu belaka. Dua-dua tu fardu belaka. Kaul yang keempatnya, sembahyang yang fardunya ialah salah satu daripada keduanya atas ibham. Sekiranya dikendaki Allah mana-mana daripada keduanya, Tuhan pilih hak mana baik, dia ambil tu. Bahasa jenis main serah. Kita serah ke Tuhan, hak mana Tuhan, hak mana terbaik, Allah Taala ambil lah. Jadi Imam Nawawi kata yang sahihnya yang pertama itulah yang fardu. Baik. Masalah 83, menghimpunkan sembahyang awal waktunya dan jemaah. Macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan pada hadis ini, hadis 81 itu menunjukkan suruh benar-benar perintah Nabi sallallahu supaya benar-benar sembahyang awal waktunya, dan padanya menunjukkan bahawa apabila imam mentakhirkan ia akan sembahyang daripada awal waktunya, maka sunatlah bagi makmum sembahyang ia di awal waktu dengan seorang diri. Tak lewat jemaah lain orang nampak dia ni langgar imam. Kita solat seorang tepi tiang, orang tak tahu ingat kita solat sunat. Kemudian sembahyang ia serta imam, maka menghimpunlah ia 2 fadilat, iaitulah awal waktu dan fadilat salatul jamaah. Baik.
Masalah 84. Meringkaskan jamaah atau awal waktukah yang afdal? Kerana kalau kita lewat solat, kita semaya cepat, ataupun kita semaya di awal waktu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maka kalaulah menghendaki seorang meringkaskan atas salah satu daripada jemaah akhir waktu, solat di akhir waktu kita lewat, kita ringkaskan, atau sembahyang awal waktu dengan seorang diri kah afdal, maka padanya khilaf yang masyhur bagi ashab kita, bagi ulama mazhab Syafi'i, dan telah bersalahan mereka itu pada yang rajih. Pelajar-pelajar ni tanda rajih, mana pendapat yang kuat, itu makna rajih. Dan sungguhnya telah diterangkan dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, nama dia Al-Majmu', kitab Imam Nawawi, pada bab At-Tayammum, dan yang mukhtar, yang terpilihnya ialah sunat menanti jika tiada keji takhirnya. Kalau lambat sikit lah, kita tahu dah. Ni ada setengah ni tempat mak hak tahfiz, mungkin tak email kita tahu. Memang dia semaya zuhur pukul 2 atau 2:30. Pukul 12:30 dia suruh pelajar tidur lah kau lah. Jadi orang kapur tahu dah dia tak semaya awal sini ni. Macam mana kalau masjid lain semaya 1:30, masjid dia tu 2:30 baru dia semaya. Jadi kalau kita tahu dah, jadi tunggulah. Nak cepat masjid lain, tak kira. Maknanya kalau kita boleh tunggu, tapi tidaklah, dia panggil tidak terlalu keji menantinya, elok kita tunggu juga. Masalah 85, sembahyang mu'adah, sembahyang ulangan. Tadi semaya yang kedua tu dia panggil mu'adah, semaya ulang, pada waktu subuh dan maghrib dan asar. Bolehkah kita salat lepas subuh? Bolehkah kita salat yang kedua? Sebab salat yang kedua tu sunat. Sama juga dengan lepas asar. Soalan ni memang timbul bila kita kemukakan cadangan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan pada hadis dalam masalah 81 itu menunjukkan bahawa tiada mengapa mengembalikan, mana mengulangi solat subuh dan asar dan maghrib seperti yang baki daripada segala sembahyang, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengitlaq umum cara arahan dia, ia akan amar, akan perintah dengan mengulang sembahyang dan tiada berfarak. Tulis tiada berbeza. Itu farak mana tak ada beza antara satu sembahyang dan satu sembahyang lain. Maka inilah wajah yang sahih pada mazhab kita. Yang sahihnya boleh kita ulang balik. Dan bagi kita satu wajah, satu pandangan lain, bahawasanya tiada diulang subuh dan asar, kerana sembahyang kedua itu sunat, sembahyang yang kedua kali itu sunat, dan tidak ada sunat kemudian daripada asar dan subuh. Dan satu wajah lagi, bahawasanya tiada diulangkan maghrib, supaya tiada jadi genap ia, dan pandangan ini dhaif. Nawawi kata pandangan dhaif. Faham dah tidak? Kalau kita ulang balik zuhur, asar, lepas asar larangan solat sunat, sedangkan solat yang kedua tu menjadi solat sunat. Subuh sama juga. Rasa subuh dengan asar faham ke? Maghrib tu kenapa tak boleh ulang? Sebab kalau ulang maghrib dia jadi 6. Bila jadi 6 dia tak jadi ganjil, jadi genap. Itu. Tapi Nawawi kata ini pandangan dhaif. Karena itu ana cadangkan waktu Covid dulu. Ingat waktu PKP dulu, kita dibenarkan ke masjid, anak tak boleh pergi, isteri nak pergi pun payah juga, tak boleh nak buat tinggal anak. Jadi bapak dia mari solat di masjid bersama imam, kemudian dia balik ke rumah jadi imam pula kepada keluarga. Sekarang ni pun macam tu juga. Isteri nak mari masjid, sibuk dengan anak-anak kecil macam-macam. Ada orang sakit di rumah contohnya, mak kita, ayah sakit di rumah, tak boleh mari masjid. Jadi kita mari solat di masjid bersama imam, kemudian kita balik jadi imam di rumah pula. Jadi 2 kali solat kita. Asar ke subuh tidak. Nawawi kata as-sahih, pendapat yang sahih tidak ada larangan. Satu lagi hadis yang berkenaan ketika Nabi berada di Mina, Mekah, masa haji. Nabi salat subuh, ada 2 orang tak salat di belakang. 2 orang tak sembahyang. Nabi kata, "Ta'ala, panggil mari sini." Bila mari Nabi tanya dia, "Kenapa tak salat?"
Dia kata kami solat di kemah kita tadi. Nabi kata jangan buat macam ni. Kalau kamu solat dah pun, bila mai ke masjid orang solat, kamu kena solat pula. Kata di para ulama hadis, arahan itu berlaku pada waktu subuh. Ini yang menguatkan pandangan Imam Nawawi kata wajah yang sahih tidak larang. Walaupun yang kedua itu jadi sunat bagi kita kerana dia mempunyai fadilah yang tersendiri. Nah, jelaslah kita situ kan. Jadi bolehlah kita buat. Tapi tempat kita ni kalau ada lewat-lewat sikit pun taklah sampai mereka dekat dengan asar dah. Lewat sikit ya. Cuma kalau Jumaat tu orang panggil bercengok perut, yalah nak makan tu. Kalau kita tahu macam ni, kita solat dulu pergi makan, lepas tu mari pula. Baiklah, kita ambil satu bab lagi. Sebab sekarang ni musim sejuk ni Isya dia cepat sangat. Bab tengok masalah 86, babu ma ja'a fin naumi anis salah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tertidur lena habis waktu solat. Macam mana? Tidur sungguh lah, jangan buat tidur. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seseorang yang tidur sampai luput waktunya, dia tidur sampai habis waktu, apakah hukumnya? Maka misalnya, contohnya, seorang telah selesai ia daripada sembahyang Isya, kemudian tidur ia. Lepas sembahyang Isya relax molek, dia pun tidur. Ambil jam tanda dah pukul 5.30 nak bangun tu. Jangan kata tidur memang tawakal terus, tak boleh juga. Kena ada jam loceng ke apa benda, kena ada. Kemudian tiba-tiba terjaga matahari sudah terbit dan sudah luput waktu subuhnya di dalam tidur. Terlepas waktu, bangun pukul 8 pagi. Maka hukumnya adalah qada sembahyangnya dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 21. An Abi Qatadah qala zakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis salah faqala innahu laysa fin naumi tafrid innama at-tafritu fil yaqazah. Tengok terjemahan dia. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu katanya, kemudian daripada jaga, bila dia tidur, bila dia sedar jaga, kami daripada tidur dengan kawan-kawan kami dan Rasulullah SAW dalam satu musafir, tiba-tiba telah terbit matahari naik subuh dan luput sembahyang subuh kami. Menyebutlah mereka itu, yakni bertanya kawan-kawanku itu akan Nabi SAW akan tidurnya daripada luput sembahyang subuh. Rasulullah, kita terlepas subuh ni macam mana ni? Nabi pun jawab, dia kata apa? Innahu laysa fin naumi tafrid innamat tafritu fil yaqazah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabkan soalan mereka itu, bahawasanya tiada pada tidur itu terjadi melampau-lampau, namanya hanya yang terjadi melampau itu pada jaga. Yakni orang yang jagalah yang bernama melampaui batas, merengek-rengekkan dan mengecilkan sembahyang pada masa ternanti-nanti sekejap lagi. Sebentar lagi hendak luput waktu sembahyangnya. Adapun kita luput waktu subuh kita bukannya daripada melampau, merengek-rengekkan daripada kita, hanya oleh tidur kita yang menjadi luput waktu, bukan dengan sengaja, dengan sebab ternanti-nanti atau menangguh-nangguhkan. Jadi orang duduk nanti dulu, akhirnya dekat nak habis waktu. Itu dia panggil, itu orang yang melampau, cuai dalam salat. Tapi kalau orang tidur, dia tak nama melampau. Seperti orang yang bertangguh menunaikannya, itu dia panggil orang yang melampau. Fa iza nasi ahdukum salat aw nama anha falyusalliha idza zakaraha. Maka apabila terlupa seorang daripada kamu akan satu sembahyang, kadang-kadang kita terlupa sungguh. Kita ingat dah solat tadi, tak solat lagi, habis waktu dah, ataupun di akhir waktu dah, atau tidur ia daripadanya, maka hendaklah qada ia akan sembahyangnya itu apabila ingat ia akan dia. Bila kita teringat, astagfirullahalazim, aku tak solat lagi ni,
Tidur-tidur jak loceng bunyi pun kita tak sedar. Sedar naik matahari. Astagfirullahalazim. Ya, kita kena bangun. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, dan lagi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Abi Maryam dan Imran bin Husain dan Jubair bin Mut'im dan Juhaifah dan Abi Sa'id dan Amr bin Umayyah Ad-Damri dan Zi Makhbar. Ini ramai sahabat. Kata Abu Isa lagi, dan hadis Abi Qatadah ini hadisun hasanun sahih. Hadis-hadis tersebut telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, tetapi Muslim lebih panjang dan lebih terang kisah hadis ini ketika tertidur sehingga naik matahari. Baik, apa penjelasan hukum? Tengok masalah 87. Masalah qada sembahyang luput dan waktunya. Macam mana kita nak qada? Kata Abu Isa Tirmizi rahimahullah, dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi, mana para ulama, pada seseorang yang tertidur sampai luput waktu sembahyang, atau seorang yang lupa akan sembahyangnya, maka jaga ia atau ingat ia padahal ia dalam bukan waktu sembahyang, yakni luput daripada waktunya. Waktu dia tamat dah, selesai.